Hai semua, hari ini kita akan mempelajari bab 3 iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Ini merupakan tema geografi fizikal. Baiklah, selamat datang kepada semua. Mari kita lihat apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada akhir sesi pembelajaran, murid dapat: yang pertama, mengenal pasti dua cara pergerakan bumi, menerangkan tentang putaran dan peredaran bumi, menunjukkan kesan putaran bumi, menunjukkan kesan peredaran bumi, serta membahaskan kesan pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Baiklah, kita masuk kepada 3.1 iaitu pergerakan bumi. Untuk makluman murid-murid semua, sistem suria terdiri daripada matahari serta 8 buah planet yang beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Setiap planet mempunyai orbitnya masing-masing. Bumi merupakan salah satu planet yang beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Pergerakan bumi berlaku melalui dua cara, iaitu putaran bumi dan peredaran bumi. Ini merupakan sistem suria. Kita boleh lihat ada 8 buah planet di sini. Terdiri daripada Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptune. Pergerakan bumi terdiri daripada putaran bumi dan peredaran bumi. Bumi berputar pada paksinya, manakala dia beredar mengelilingi matahari pada masa yang sama. Kita lihat pula mengenai putaran bumi. Bumi berputar pada paksinya pada kecondongan 23.1/2 darjah pada satah tegak. Kita lihat apakah putaran bumi. Bumi berputar mengikut paksinya. Arah gerakannya adalah dari barat ke timur. Paksi bumi pada kecondongan 23.1/2 darjah. Pergerakan ini menyebabkan bumi mengalami dua kejadian, iaitu siang dan malam. Bahagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, manakala bahagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Putaran bumi yang lengkap mengambil masa selama 24 jam atau 1 hari. Kita lihat apakah kesan putaran bumi. Kesan yang pertama ialah kejadian siang dan malam, di mana bahagian yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang, manakala bahagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Kesan putaran bumi yang kedua ialah perbezaan waktu tempatan. 24 jam masa yang diambil untuk satu putaran yang lengkap, iaitu selama 360 darjah. Bumi berputar 15 darjah setiap jam, 4 minit bagi setiap 1 darjah longitude. Contohnya, perbezaan waktu di Jepun, di Moskow dan juga di Beijing. Kita lihat pula kepada kesan putaran bumi seterusnya, iaitu kejadian pembiasan angin lazim. Dalam keadaan biasa, angin bergerak secara lurus. Namun, putaran bumi menyebabkan angin mengalami pembiasan dan bergerak mengikut arah putaran bumi. Putaran bumi dari barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan sebagai daya Coriolis. Daya Coriolis ini boleh menyebabkan pemisangan arah tiupan angin lazim dunia. Di hemisfera utara, tarikan graviti menyebabkan pergerakan angin terbias ke arah kanan daripada arah tiupannya. Di hemisfera selatan pula, tiupan angin adalah terbias ke arah kiri. Kesan putaran bumi yang terakhir ialah kejadian pasang surut. Fenomena pasang surut ini berlaku selama 2 kali dalam tempoh 24
jam. Ianya berlaku disebabkan oleh tarikan graviti bumi dengan bulan atau tarikan graviti bumi dengan matahari. Tarikan graviti bulan yang kuat akan menarik air laut ke permukaan bumi yang menghadap bulan. Kawasan B dan D mengalami peningkatan paras air laut atau terjadinya air pasang, manakala kawasan A dan kawasan C akan mengalami air surut kerana air laut tertarik ke kawasan B dan D. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada 3.3 iaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam dan mengambil masa selama 365 hari atau 1 tahun. Kesan-kesannya seperti berikut, iaitu kejadian 4 musim, siang dan malam yang tidak sama panjang, serta gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini merupakan contoh visual bagaimana bumi beredar mengelilingi matahari. Kesan peredaran bumi. Terlihat kesan peredaran bumi yang pertama, iaitu kejadian 4 musim. Peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan berlakunya 4 musim di kawasan beriklim sederhana, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Kejadian 4 musim ini akan berlaku pada kawasan yang beriklim sederhana, di mana akan bermula dengan ekuinoks musim bunga pada 21 Mac. Pada ketika ini, matahari tengah hari tegak di garisan khatulistiwa. Kemudian, musim akan bertukar kepada solstis musim panas, iaitu berlaku pada 21 Jun. Pada waktu ini, matahari tengah hari tegak di garisan selatan. Musim seterusnya ialah ekuinoks musim luruh yang berlaku pada 23 September. Pada ketika ini, matahari tengah hari tegak di garisan khatulistiwa. Seterusnya, musim akan bertukar kepada solstis musim sejuk. Ianya berlaku pada 22 Disember. Pada waktu ini, matahari tengah hari akan tegak di garisan jadi. Seterusnya, musim akan bermula semula kepada musim bunga. Lengkaplah satu peredaran bumi. Kesan peredaran bumi yang kedua ialah siang dan malam tidak sama panjang. Peredaran bumi dan kecondongan faksi bumi menyebabkan kedudukan matahari tengah hari berubah-ubah mengikut perubahan musim. Terlihat pula kesan peredaran bumi yang seterusnya, iaitu fenomena gerhana. Fenomena gerhana ini dibahagikan kepada dua, iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Fenomena gerhana bulan berlaku apabila bumi, matahari dan bulan berada dalam satu garisan yang lurus. Pada ketika ini, bumi akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Keadaan ini menyebabkan bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi dan menyebabkan berlakunya gerhana bulan. Kesan peredaran bumi yang seterusnya ialah fenomena gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan menghalang cahaya matahari ke bumi yang menyebabkan bayang-bayang bulan melindungi bumi. Pada ketika ini, kedudukan matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus. Gerhana matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi kerana bulan adalah lebih kecil daripada bumi. Gerhana penuh berlaku di zon umbra yang kecil, manakala gerhana separa jadi di zon penumbra yang besar. Imbas kembali, senaraikan 4 kesan putaran bumi. Baiklah, apakah 4 kesan putaran bumi yang telah kita bincangkan sebentar tadi? Kesan pertama ialah kejadian siang dan malam. Kesan kedua ialah perbezaan waktu tempatan. Yang ketiga ialah fenomena pasang surut air laut. Manakala yang keempat ialah pembiasan angin musim.
Sebagai rumusan, pergerakan bumi terbahagi kepada dua, iaitu putaran bumi dan peredaran bumi. Putaran bumi mengambil masa selama 24 jam, manakala peredaran bumi mengambil masa selama 365 1/4 hari. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua kerana menonton.